Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkongsian tentang zaman akhir, kalau tak salah kali yang ke-25. Jadi oleh kerana persediaannya sambil-sambil sahaja dan kita lakukan pada waktu yang ada kelapangan sahaja, kita ringkas-ringkas sahajalah. Tak adalah pendahuluan yang agak panjang dan penutup yang agak panjang sebagaimana kuliah-kuliah pengajian yang biasa kita buat. Kita bagi salam, lepas tu terus masuk kepada perkongsian saja. Mula-mula kita tengok dulu info-info yang agak terkini. Yang pertama, lebih 140 orang penduduk Palestin cedera dalam pertempuran dengan askar-askar Israel di kampung Beita, tebing barat. 2 orang askar Israel pun turut cedera juga. Yang kedua, umat Islam di Negeri Sembilan dinasihatkan untuk lebih berhati-hati dan teliti jika memesan makanan menerusi aplikasi penghantaran dalam talian. Jadi bukan di Negeri Sembilan sahaja, di mana-mana pun samalah. Sebab nama makanan itu, nama kedai dan iklannya tak melambangkan agama pembuatnya. Kita tak pasti. Kalau pasti itu tak mengapa. Siapa pembuatnya, halal ke tidak, tak tahu. Contoh dia, nasi ayam power taman sekian-sekian, kita pun order. Siapa yang buat kita tak tahu. Yang ketiga, 100 orang anggota CIA hidap sindrom Havana. Apa itu CIA? Ramai dah sedia tahu. Kita nak habaq kepada yang belum tahu. CIA ini Central Intelligence Agency atau agensi risikan pusat di Amerika Syarikat. Peranannya sama macam peranan British Secret Intelligence Service di UK dan juga Mossad di Israel. Ada lebih kurang 200 orang pegawai Amerika Syarikat yang kena sindrom Havana ni, termasuk sebahagian ahli keluarga mereka sendiri. Antara kesannya, orang yang kena ini dia akan migrain, pening kepala, hilang ingatan pun ada, dan loya. Sindrom ini kali pertama berlaku di Kedutaan Amerika Syarikat di Cuba pada tahun 2016. Dan sekarang ni tengok 200 orang pula kena. Amerika Syarikat syak puncanya ialah pancaran tenaga terarah. Maksudnya dibuat secara sengaja oleh pihak-pihak tertentulah, dan Amerika menuduh Rusia yang buat. Dulu Presiden Donald Trump pun pernah tuduh juga, tapi dia tuduh Cuba yang buat. Pada tahun 2018, diplomat Amerika Syarikat di China pun pernah kena. Artinya kemungkinan boleh dijadikan sebagai senjata walaupun tanpa ada sesuatu pada orang yang disasarkan. Contoh, kalau dalam filem-filem kita tengok, filem-filem cerita, orang yang disasarkan itu mungkin dia ada dah pakai gelang tertentu, jam tertentu, atau minum sesuatu, telan pil tertentu, baru dipancarkan dan ada kesan kepada mereka. Tapi yang berlaku ini, pihak yang disasarkan ini tidak ada apa-apa. Sebagai umpannya, dia boleh terus disasarkan begitu saja dari jarak jauh. Ni dakwa mereka lah, kita pun tak tahu, kita baca berita saja. Jadi tanpa perlu ada apa-apa pada sasaran itu, boleh terus disasarkan dari jarak jauh dan berkesan. Bayangkan kalau pada sasaran itu memang dah ada sesuatu barang yang berkaitan pula, lagi mudah dan lebih berkesan lah jika mereka nak mencuba sesuatu dari jarak jauh. Jadi Amerika Syarikat dia tuduh Rusia. Rusia menafikan, tak tahu siapa yang buat. Satu lagi, remaja berusia 17 tahun ke bawah termasuk calon SPM tidak akan diberikan vaksin. Okey, selesai info ringkas kita. Seterusnya, dalam kuliah yang lepas kita ada share tentang cara-cara mereka. Mereka buat ramalan dan ternyata betul ramalan mereka.
Okay, ada beberapa kaedah yang kita dah kongsikan, dan salah satu yang kita nak sentuh kali ini ialah dengan cara mereka mengumpulkan maklumat melalui teknologi. Kalau zaman dulu mereka gunakan teknologi zaman dululah. Kalau zaman sekarang ni guna teknologi yang terkini lah. Jadi kita nak berkenalan bagi sesiapa yang belum berkenalan lagi, yang sudah tak mengapa, anggap ulang kaji sahaja. Kita nak berkenalan dengan Pegasus. Apa itu Pegasus? Pegasus ini merupakan satu spyware buatan pihak Israel, iaitu NSO Group di Israel. Ia merupakan satu software mata-mata atau software pengintip digital. Kerja dia, Pegasus ini bertugas untuk curi maklumat, maklumat peribadi, gambar-gambar, mesej-mesej, email dalam telefon bimbit, dan yang sewaktu dengan telefon bimbit itu. Ia boleh digunakan oleh mereka untuk merakam perbualan, ucapan-ucapan dalam mesyuarat, gambar-gambar, dan juga merakam video-video sulit pun. Bagaimanakah caranya? Software ini dia boleh masuk ke dalam telefon kita tanpa kita sedari. Dia boleh masuk walau dengan call sahaja. Dakwanya dengan call saja. Walaupun kita tak angkat call itu, dia call, maksud dia dah masuk dah. Sebegitu canggihnya. Apabila dah masuk, mereka boleh buka mikrofon kita dan boleh buka kamera kita pada telefon kita dan komputer kita, yang teknologinya lebih kurang sama, pada bila-bila masa yang mereka kehendaki. Mereka boleh dengar kita, boleh tonton kita, dan boleh rakam kita. Itu dah cukup berbahaya. Tambah-tambah lagi pula apabila mereka edit pula rakaman audio dan video tu dengan cara yang profesional pula, lagilah bahaya. Edit mereka pun hebat. Contoh, katakanlah kita duduk di tepi laut, di sebelah kita ni ada orang lain, dia ada botol arak situ. Kamera kita pasang, kita tak pasang pun, tata kamera kita dah ambil dah gambar video ke. Dia boleh edit tangan kita, ambil botol arak tu, tuang. Setara itu. Lepas tu disebarkan video tu. Okay. NSO Group ini ditubuhkan pada tahun 2010. Dalam webnya, NSO Group kata Pegasus ini hanya dipakai oleh intelijen untuk perisikan dan penegak undang-undang pemerintah. Tujuannya untuk mencegah dan untuk selidik keganasan dan jenayah. Tetapi kita jangan lupa dan kena sentiasa sedar, keganasan dan jenayah itu adalah berdasarkan kayu ukur mereka yang menggunakannya. Kalau Israel yang guna, kayu ukur dia lah, bukan kayu ukur Islam atau kayu ukur yang baik, yang bersifat sejagat. Ada hal-hal yang kita pandang sebagai bagus, tapi mereka pandang sebagai jenayah dan keganasan. Jadi, melalui software ini sahaja pun dah banyak yang mereka dapat. Antaranya, dengan maklumat-maklumat inilah yang mereka dah dapat bertahun-tahun dulu, mereka rancang sesuatu dan kemudian mereka genapkan. Genapkan maksud dia mereka jayakan, realisasikan hal-hal yang akan datang. Kita kata macam mana mereka boleh tahu? Macam mana mereka tak tahu? Mereka yang rancang begitu, sebab maklumat dah ada. Kalau kita rajin baca berita-berita luar negara, kita mungkin pernah terjumpa kes-kes lah. Di negara-negara barat, ada dua orang, contohnya, bersembang guna phone orang-orang penting. Mereka berdua saja sembang. Tapi lepas tu, rakaman petikan perbualan mereka boleh tersebar ke serata internet, petikan-petikan tertentu. Sedangkan saat mereka sama-sama tak rakam pun, keluar. Ini mungkin menggunakan teknologi Pegasus ini. Sebab Pegasus ini dia dah sasarkan orang-orang penting. Bukan semua. Orang-orang yang dia nak sasarkan, dia sasarkan. Ataupun contohnya, dalam satu mesyuarat tertutup, kita tak keluarkan apa-apa pun, gambar dalam mesyuarat tu boleh keluar. Sedangkan orang dalam tu tak ada yang terlibat nak keluarkan gambar tu. Dah kita punya kamera, kita punya audio, dia buka sendiri. Dan dirakam dan diambil gambar. Dikatakan mereka ni dah lama mengintip menggunakan perisian Pegasus ini beberapa orang penting dalam dunia. Wallahu a'lam.
Inilah antara teknologi kita kata mata satu. Apabila mereka buat kartun, buat maskot, buat apa-apalah yang nampak macam mata satu, apabila orang pertikai, mereka kata itu kamera. Kamera nak merakam tamasya, nak merakam sesuatu, nak merakam filem, kamera besar tu kan. Kita faham sebagai kamera, juru kamera yang besar tu. Tapi yang lebih tepat lagi, itu simbol kepada kamera telefon dan apa-apa yang sepadan dengan telefon ni, yang sewaktu dengan telefon. Satu je matanya, tapi dia sentiasa memerhati. Kami sentiasa bersama-sama anda dan memerhatikan anda. Dari sudut anda tidak dapat memerhatikan kami. Contohnya macam itulah. Baru-baru ini Arab Saudi dan UAE dilaporkan didakwa dah diberikan perisian bisikan Pegasus ini oleh Israel dan mereka dah gunakan. Yang itu berita harian yang melaporkan. Jadi mereka ni memang baiklah. Ada hubungan yang agak baiklah dengan Israel. Okay, selesai tentang Pegasus. Jadi dalam kuliah yang akan datang, insya-Allah kita akan share tentang persediaan perbekalan makanan menurut Ihya Ulumuddin, atau lebih tepat lagi Imam Ghazali lah pengarangnya, yang sebenarnya ialah menurut sunnah Rasul. Sebelum ini kita dah maklumkan bahawa hal itu kita dah syarahkan beberapa tahun dulu. Yang persediaan-persediaan tu sewaktu kita mensyarahkan kitab Tawakal daripada kitab induk Ihya Ulumuddin. Jadi kita kata carilah semula kan. Tapi ialah tak ramai yang nak mendapatkan tu, susah sebab kuliah syarah kitab Ihya kita ni banyak, syarah kitab Tawakal itu pun saja banyak, dan kita pun tak pasti dalam kuliah yang mana satu. Kita kata carilah di YouTube, tontonlah semula. Kalau payah nak cari, tengoklah keseluruhan kitab Tawakal tu, tonton dari awal sampailah khatam. Tapi ialah tak ramai yang berkesempatan. Jadi dalam kuliah akan datang kita ambil sikitlah bahagian-bahagian yang kita rasa penting, yang layak kita kongsikan di sini. Ilmu tentang akhir zaman dan zaman akhir ini, kalau dalam tarekat Ghazaliyah, di manakah kedudukannya? Yang ini pun cerita panjang juga. Sekiranya tuan-tuan berkesempatan, cari dan tonton semula kuliah saya tentang ilmu alam. Ilmu alam di YouTube. Kuliah ini pada tahun 2019. Jadi ilmu alam yang kita maksudkan ini bukan ilmu alam geografi, tapi ilmu alam geografi itu berada di dalam ilmu alam ini. Ilmu alam ini dia sangat luas. Ia turun bersama-sama dengan tarekat Ghazaliyah melalui sanadnya, tetapi ia sendiri bukan pelajaran tarekat Ghazaliyah. Guru-guru tarekat Ghazaliyah ni dari zaman Imam Ghazali tu turun. Imam Al-Ghazali sendiri salah seorang elit, ataupun kita nak kata macam mursyid lah dalam ilmu alam. Jadi dasar ilmu alam ini diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi dalam sanad itu melalui guru-gurunya. Apa yang ada dalam ilmu alam ini kita ambil sikit. Ilmu alam ini kita pecahkan kepada 7 bahagian. Yang pertama, ilmu tentang sebelum alam. Yang kedua, yang pertama, ilmu tentang sebelum alam, menuju adanya alam, dan awal adanya alam. Itu satu juzuk. Juzuk yang kedua, ilmu tentang penciptaan langit dan bumi dan sekitarnya. Juzuk yang ketiga, ilmu tentang penghuni-penghuni alam. Juzuk yang keempat, ilmu tentang falak. Juzuk yang kelima, ilmu tentang alam-alam. Sebab di dalam kehidupan kita ni ada banyak alam-alam. Yang keenam, ilmu tentang akhir alam dunia dan selepas alam dunia. Yang ketujuh, kisah hidup manusia. Inilah 7 bahagian juzuk ilmu alam yang kita maksudkan. Tak semua guru ada kemahiran dalam 7 bidang ini, walaupun masing-masing membawa tarekat Ghazaliyah, tetapi nak kena ada juga tahu dalam 2-3 bidang. Setiap guru pula dia ada persamaan dan ada perbezaan kecenderungan. Jadi bidang-bidang itu berbeza. Jadi ilmu tentang akhir zaman dan zaman akhir ini berada dalam ilmu alam ini.
Semua guru-guru Tarikat Ghazaliyah ada ilmu alam ini sedikit sebanyak. Dan pentingnya ilmu tentang akhir zaman dan zaman akhir ini memang sangat ditekankan dalam Tarikat Ghazaliyah ini. Sebab itu kuliah awal-awal yang saya mula-mula kuliahkan kepada umum pada tahun 2007 dulu, cerita tentang akhir zaman dulu. Sebelum ajar kitab Ihya lagi, akhir zaman dulu. Tentang zaman akhir kita belum keluarkan, sekarang masa baru nak keluarkan. Jadi, jika kita terjumpa seseorang yang mengaku sebagai guru Tarikat Ghazaliyah, tapi tak nampak pun penekanan dia tentang ilmu akhir zaman sekurang-kurangnya, dan zaman akhir, kemungkinan besar bukan dia lah tu. Walau setinggi mana cerita dia tentang tasawuf, sufi, tarikat, ma'rifah, mengenal Allah dan sebagainya. Ini menurut pandangan Tarikat Ghazaliyah. Dalam beberapa kuliah sebelum ini, ada saya bagi tahu tentang hadis Islam, iman, ihsan, as-sa'ah dan tanda-tanda as-sa'ah ini. Ini merupakan satu petua. Jadi dalam kuliah-kuliah akan datang kita share insya-Allah. Dan sebagai penutupnya, kita sampaikanlah segala maklumat yang ada dalam kuliah-kuliah zaman akhir ini dari siri yang pertama sampailah sekarang kepada saudara-saudara kita yang tidak bersama-sama dengan kita dalam kuliah ini. Nah, itu sebagai tanda kasih kita dan tanda ambil berat kita terhadap mereka dan terhadap umat. Sampaikanlah walaupun satu ayat, walaupun satu link. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang. Assalamualaikum.